Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membentangkan perekonomian Islam tajuk Mudharabah, galakan usahawan muda menceburkan diri dalam perniagaan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Farisah Saadiah binti Halim Saadi. Seterusnya, saya akan membentangkan definisi Mudharabah. Mudharabah asal dari perkataan doraba yang bermaksud memukul dan berjalan. Ia seerti dengan perkataan safara yang bermaksud perjalanan. Hal ini demikian kerana ia merupakan perjalanan untuk perniagaan. Para ulama telah memberi pelbagai definisi mengenai mudharabah, tetapi definisi mereka mempunyai konsep yang sama dan tidak jauh perbezaan. Antara definisi yang diberi ialah menurut ulama Hanafi, mudharabah bermaksud akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membahagi keuntungan berdasarkan modal satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Menurut ulama Syafi'i pula, mudharabah bermaksud perjanjian kerjasama yang mengkehendaki seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar dia menguruskan urus niaga dan masing-masing memperoleh keuntungan mengikut persetujuan. Mudharabah ini juga mempunyai perkataan-perkataan yang lain seperti qiroz. Qiroz ini asal daripada perkataan qot yang bermaksud sepotong. Ini kerana pemilik modal akan memotongkan sebahagian daripada hartanya untuk dilaburkan dalam perniagaan dan dia juga akan mendapat keuntungan. Berdasarkan definisi-definisi ini, kita dapat memberi definisi bahawa mudharabah ialah suatu kontrak perjanjian yang melibatkan dua belah pihak, iaitu pemodal dan pengusaha, manakala keuntungan dikongsi mengikut bahagian yang dipersetujui. Berdasarkan definisi ini, kita dapat mengetahui bahawa mudharabah ialah merupakan satu kontrak yang melibatkan dua belah pihak, iaitu pemodal yang akan memberikan modal dan pengusaha yang akan mengusahakan perniagaan yang pemodal tersebut beri modal tu, dan keuntungan mereka akan dikongsi mengikut persetujuan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Makludin. Saya akan membentangkan mengenai dari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga saya akan membentangkan mengenai hikmah pensyariatan. Okey, dalil yang pertama untuk Al-Quran ialah menurut surah Muzammil ayat yang ke-20, maksud dia ialah dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebahagian kurniaan Allah dan yang lain berjalan di jalan Allah. Okey. Yang dimaksudkan dengan yadribuna fil ardi yabtaghuna ialah mereka yang bermusafir di bumi Allah. Manakala untuk yabtaghuna min fadlillah ialah mencari harta yang halal untuk memberikan nafkah kepada dirinya serta ahli keluarganya. Okey, kita cuba bayangkan macam mana kalau ketua keluarga dia tak keluar untuk mencari pekerjaan dan memberikan nafkah kepada kita, mesti kita akan kelaparan selalu. So that kita perlu untuk keluar mencari rezeki dan rezeki itu ialah merupakan nafkah kepada ahli keluarga. Okey, yang kedua ialah daripada surah Al-Ma'idah ayat yang pertama yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Yang dimaksudkan dengan janji-janji ialah janji setiap hamba kepada Allah, dan yang kedua janji yang dilakukan oleh setiap manusia kepada manusia. Contohnya, kalau kita berjanji untuk melakukan satu perkara, kita mestilah menunaikan janji tersebut. Kalau tidak, kita dikira sebagai munafik. So that apabila kita melakukan perjanjian antara manusia, kita kena menunaikan apa yang kita perlu untuk tunaikan. Okey, kita teruskan kepada dalil As-Sunnah. Okey, dalil As-Sunnah yang pertama ialah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaybar kebun kurma dan ladang daerah Khaybar agar mereka mengusahakannya dengan perbelanjaan mereka sendiri dengan perjanjian
Rasulullah mendapatkan separuh hasil usahanya. Seperti yang kita tahu kan, mudharabah ini konsep dia ialah pemodal dia menyerahkan modal kepada pengusaha untuk mengusahakan apa yang pemodal mahukan. Seperti yang kita dapat lihat, contohnya ialah pemodal memberikan tanah kepada pengusaha untuk pengusaha tersebut mengusahakan contohnya mengusahakan kebun getah. Sebab apa? Sebab dia tak ada kemahiran dalam untuk menguruskan kebun getah, sama ada menanam ataupun sebagainya. So that bila kebun getah itu menjadi, automatically pemodal dia akan mendapatkan hasil usaha yang diusahakan oleh pengusaha tersebut. Tapi dengan syarat hasil perkongsian itu mereka akan bahagi dua apabila mereka bersetuju untuk melakukan kontrak ini. Okey, yang kedua ialah daripada Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengandungi berkat, iaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradah iaitu mudharabah, dan mencampur gandum dengan barley untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis tersebut dia menguraikan bahawa di dalamnya ada 3 perkara yang mempunyai keberkatan, terutama muqaradah. Muqaradah ini dia berasal daripada perkataan ghirat. Tapi ulama Hijaz ni dia selalu menggunakan perkataan muqaradah itu. Manakala ulama Iraq ini dia menggunakan perkataan mudharabah. Akan tetapi maksud untuk mudharabah dan muqaradah ini dia sama saja. Dia tak ada orang kata apa? Dia tak ada perbahasan pun daripada sudut tu, cuma dia perbezaan daripada sudut untuk menyebut sahaja. Kita teruskan pula kepada dalil ijma'. Okey. Terdapat di dalam riwayat yang mengatakan bahawa ada sebilangan sahabat yang melaburkan harta anak yatim ini di dalam urusan mudharabah. Oleh sebab itu, ianya tiada percenggahan di dalam kalangan mereka serta dianggap kesepakatan para sahabat. Sebab apa? Sebab diorang melaburkan harta tersebut untuk melakukan dalam konsep mudharabah. Okey, dalil qiyas pula, sebahagian ulama ini mereka memberikan landasan hukum bagi mudharabah, iaitu dengan menggunakan sumber daripada qiyas. Mereka mengkiaskan kepada musaqah, iaitu yang bermaksud akad dalam pertanian. Contohnya, kemungkinan pemilik rumah tu dia tak pandai dalam menguruskan dari sudut penjagaannya. Sebab itu mereka ni tak ada masa yang cukup, di samping mereka tidak ada mempunyai tenaga yang mencukupi. Sebab itu mudharabah ini dia diharuskan bagi memenuhi keperluan manusia. Kita teruskan pula kepada hikmah pensyariatan. Okey, yang pertama ialah pemuda ini dia mempunyai duit dan dia tidak mempunyai kemahiran dalam menguruskan perniagaan, iaitu mereka boleh mengembangkan wangnya dengan akad ini. Yang kedua, pengusaha ini dia mempunyai kemahiran dalam perniagaan, tetapi disebabkan faktor kewangan yang tidak mencukupi, mereka mendapat peluang daripada pemodal ini untuk menjalankan perniagaan melalui kerjasama pemodal mengikut akad ini, iaitu mudharabah lah kalau kita tahu. Yang ketiga, dia juga akan menghasilkan keuntungan dan meningkatkan perniagaan yang akan membawa kemakmuran bagi setiap umat Islam. Di samping boleh meningkatkan ukhuwah. Sebab apa? Sebab mereka bekerjasama dalam melakukan perniagaan. Tetapi perniagaan tersebut mestilah perniagaan yang patuh syariah, yang tidak melakukan penindasan kepada semua orang. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazratul Amira binti Muhammad Nurdin akan meneruskan pembentangan tentang rukun mudharabah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, rukun mudharabah terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama, ijab dan qabul. Yang kedua, dua orang yang melakukan kerjasama, iaitu al-aqidain. Yang ketiga, adanya modal.
Yang keempat, adanya pekerjaan atau usaha iaitu al-amlu. Dan yang kelima, nisbah keuntungan. Okey, rukun yang pertama itu ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini merupakan suatu lafaz atau perkataan yang dilakukan ketika akad mudharabah. Lafaz ijab ini merupakan tawaran daripada pemilik modal kepada pengusaha, manakala lafaz qabul pula ialah lafaz penerimaan daripada pengusaha modal. Okey, rukun yang kedua pula ialah dua orang yang melakukan kerjasama iaitu al-aqidain. Maksudnya dekat sini ada dua pihak. Pihak yang pertama dipanggil sahibul mal iaitu pemilik modal. Manakala pihak yang kedua pula dipanggil sebagai mudharib iaitu pengusaha modal. Okey, sebagai sahibul mal, dia perlulah menyumbangkan modalnya kepada pengusaha modal. Manakala sebagai mudharib iaitu pengusaha tadi perlulah menyumbangkan tenaganya dengan mengusahakan modal yang telah diberikan itu di dalam perniagaannya. Okey, rukun yang ketiga pula adalah adanya modal. Okey, modal ini adalah suatu objek yang diberikan oleh pemodal kepada pengusaha supaya objek yang diberikan itu dapat diusahakan oleh pengusaha dalam perniagaannya bagi mendapatkan keuntungan. Okey, rukun yang seterusnya adalah adanya pekerjaan atau usaha iaitu al-amlu. Okey, dengan adanya pekerjaan atau usaha ini tadi, maka ianya akan memudahkan modal itu dapat dikembangkan dengan baik. Okey, rukun yang terakhir ialah nisbah keuntungan. Keuntungan itu adalah lebihan yang diperoleh daripada modal yang telah diusahakan oleh mudharib. Jadi, nisbah keuntungan itu haruslah dibahagikan, diberikan mengikut perjanjian yang telah disepakati ketika akad mudharabah itu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada syarat mudharabah. Syarat ini perlu dipenuhi dalam setiap rukun mudharabah. Okey, yang pertama, syarat bagi ijab dan qabul. Suatu ijab dan qabul mestilah tidak dibuat secara bertempoh atau tidak dibuat secara tergantung. Maksudnya, sejurus sahaja lafaz ijab, maka ianya disambung dengan lafaz qabul. Contohnya, pemilik modal melafazkan ijab iaitu tawaran dengan ucapan ambillah wang ini untuk diurus niagakan kepada pengusaha. Lalu pengusaha tersebut menyambutnya dengan saya terima atau saya redha ataupun dengan perkataan-perkataan lain yang sama waktu dengannya, yang mana ianya menunjukkan suatu lafaz penerimaan. Ijab dan qabul ini juga tidak berkuat kuasa pada masa hadapan. Maksudnya lafaz ini hanya diambil kira ketika akad tersebut berlaku, bukannya pada masa lain. Okey, seterusnya syarat bagi dua orang yang melakukan kerjasama iaitu sahibul mal dengan mudharib. Syarat bagi sahibul mal ialah dia perlulah seorang yang berkeahlian dalam melantik wakil. Manakala syarat bagi mudharib pula dia perlulah berkeahlian dalam bertasarruf, iaitu seorang yang layak dalam berkontrak dan layak menjadi wakil. Maksudnya sahibul mal dan mudharib ini mestilah seorang yang berakal, baligh, mampu untuk menguruskan dan menanggung, yang mana dengan perkara ini menunjukkan bahawa mereka ini berkelayakan ataupun tidak. Seterusnya, syarat bagi modal. Okey, para fuqaha telah bersepakat bahawa sesuatu modal mudharabah itu perlu berupa mata wang dan bukannya barang, kerana apabila suatu barang itu dijadikan modal, boleh terdapatnya suatu gharar, iaitu penipuan. Contohnya, semasa pengusaha itu menerima modal yang berupa barang itu, nilainya setara dengan sesebuah benda tertentu. Namun, semasa pengusaha itu ingin mengembalikan modal tersebut, nilainya tidak lagi setara dengan benda yang awal tadi. Maksudnya, nilai tersebut berubah. Jadi, terdapat ketidakjelasan pada kadar nilai modal dan keuntungan tersebut. Oleh kerana itulah, modal yang berupa barang tidak digalakkan.
dalam mudharabah ini. Okey, syarat yang seterusnya bagi modal ialah modal mestilah jelas jumlah, sifat dan jenisnya. Maksudnya modal ini perlulah diketahui oleh kedua-dua belah pihak. Seterusnya, modal mudharabah ini mestilah berbentuk tunai, bukan berbentuk hutang, yang mana tunai tersebut merupakan hak milik sepenuhnya oleh pemodal. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang syarat bagi pekerjaan atau usaha. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, mereka mensyaratkan bahawa usaha tersebut merupakan usaha dagangan sahaja. Walau bagaimanapun, terdapat imam yang berbeza pendapat, seperti Imam Hanafi. Beliau membenarkan apa sahaja usaha, ianya termasuk kegiatan industri. Hal ini kerana selagi usaha tersebut adalah pekerjaan yang halal ataupun tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka ianya dibenarkan. Okey, yang terakhir ialah syarat bagi nisbah keuntungan, iaitu kadar bahagian masing-masing dalam keuntungan hendaklah diketahui dengan jelas. Maksudnya, ketika akad mudharabah tersebut berlaku, maka kadar keuntungan tersebut mestilah disepakati oleh kedua-dua belah pihak. Syarat yang lain pula bagi nisbah keuntungan ini ialah agihan itu mestilah diambil pada bahagian harta keuntungan, bukan daripada harta modal. Okey, itu sahaja untuk syarat mudharabah. Seterusnya kita akan sambung dengan jenis mudharabah. Seterusnya saya akan sambung pembentangan tentang jenis-jenis mudharabah. Okey, jenis mudharabah ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama mudharabah mutlaqah dan yang kedua ialah mudharabah muqayyadah. Okey, mudharabah mutlaqah ini ialah pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha tanpa terikat dengan jenis-jenis perniagaan, tempat dan masa tertentu, serta tanpa terikat dengan orang-orang tertentu yang akan bertransaksi dengan mudharib. Maksudnya, mudharabah mutlaqah ini adalah suatu perniagaan yang bebas, yang mana ianya tidak ditetapkan syarat di dalamnya. Okey, manakala mudharabah muqayyadah pula ialah pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha dengan jenis-jenis perniagaan, tempat dan masa tertentu, serta tanpa terikat dengan orang-orang tertentu yang akan bertransaksi dengan mudharib. Okey, maksudnya mudharabah muqayyadah ini adalah perniagaan yang tidak bebas, yang mana ianya terikat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Contohnya, pemodal itu telah menetapkan bahawa perniagaan itu perlu dilakukan pada tempat tertentu dan juga pada masa tertentu. Jadi sebagai pengusaha perlulah mengikuti arahan pemodal tersebut serta mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okey, itu sahaja pembentangan saya hari ini. Seterusnya akan disambung pula dengan pembentang yang seterusnya. Okey, pada kesempatan ini saya ingin meminta maaf andai tersalah tutur kata, dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada Ustazah. Okey, sekian daripada saya, Nazratul Amirah. Terima kasih. Seterusnya ialah perkongsian untung dan rugi. Dalam kontrak mudharabah, pemodal dan pengusaha akan berkongsi untung, sama ada untung atau rugi. Untung dari segi bahasa ialah apa yang lebih pada modal. Untung ni bukan modal, tapi apa yang lebih daripada modal tersebut. Antara cara untuk berkongsi keuntungan mudharabah ialah, pertama, keuntungan mestilah dibahagi dengan adil. Tidak boleh wujudnya penipuan dan ketidakadilan dalam berkongsi keuntungan. Kedua, keuntungan ini dibahagi setelah kerugian diatasi dan modal dikembalikan. Sebagai contoh, hasil perniagaan yang mereka dapat yang dapat adalah 11,000.
Tetapi pengusaha perlu mengembalikan balik modal yang diberi oleh pemodal. Contohnya seperti modal 6,000. Dan baki tersebut pula akan ditolak dengan kerugian. Baki daripada tolak kerugian itu barulah keuntungan. Keuntungan ini mestilah dalam bentuk peratus atau pecahan. Ianya tidak boleh dalam bentuk yang pasti seperti 6,000, 10,000 sebab ia akan menyebabkan ketidakadilan pada sebelah pihak saja. Seterusnya, perkongsian kerugian. Kalau perniagaan yang diusahakan itu mendapat kerugian, hanya pemodal yang akan menanggung seluruh kerugian perniagaan tersebut. Manakala pengusaha hanya akan kerugian masa, tenaga ataupun lain-lain. Antara prinsip utama mudharabah ialah pemodal haruslah bersedia untuk mengambil risiko kerugian. Antara prinsip utama mudharabah ialah pemodal haruslah bersedia untuk mengambil risiko kerugian modal yang dilaburkan dan pengusaha haruslah bersedia mengambil risiko kerugian masa atau tenaga. Selain itu, kerugian yang akan ditanggung oleh pemodal juga haruslah bukan daripada kecuaian pengusaha. Jika kerugian itu dapati hasil daripada kecuaian pihak pengusaha, pemodal boleh membawa kes ini ke mahkamah dan mendapatkan kembali modalnya. Kemudiannya, dalam kontrak mudharabah ini berkemungkinan terjadinya pertikaian sama ada dalam pembahagian kadar modal atau pembahagian kadar untung. Antara cara untuk menyelesaikan pertikaian ini, kalau dari segi pertikaian kadar modal, contohnya pemodal menganggap modal yang diberikan adalah 6,000, tetapi pengusaha pula kata modal yang diberikan adalah 5,000. Baki 1,000 adalah baki keuntungan perniagaan tersebut. Dalam hal ini, perkataan pengusaha adalah diterima. Hal ini kerana pengusaha lebih mengetahui apa yang diterima. Dia lebih mengetahui berapa modal yang diterima. Selain itu, pengusaha ini juga merupakan pemegang amanah yang dipercayai. Maksudnya, pengusaha ni adalah orang yang dipercayai dan dilantik sendiri oleh pemodal. Seterusnya, jika berlaku pertikaian dari segi kadar untung, contohnya pemodal dia mengatakan yang dia mensyaratkan 2/3 daripada keuntungan untuk dirinya dan 1/3 untuk pengusaha. Pengusaha pula dia kata yang pemodal menyatakan 1/3 untuk pemodal dan 2/3 untuk pengusaha. Maksudnya ada macam perbalahan di situ mengenai untung. Menurut ulama Syafi'i, cara penyelesaiannya ialah kedua pihak iaitu pemodal dan pengusaha haruslah bersumpah dan memubarkan akad ini. Setelah itu, semua keuntungan akan menjadi milik pemodal dan pengusaha hanya diberi upah. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aida Hadirah binti Ruslan. Saya akan membentangkan tentang aplikasi mudharabah dan juga manfaat mudharabah. Aplikasi mudharabah antaranya adalah terhadap akaun simpanan khas. Akaun simpanan khas ni dia lebih kurang macam akaun mudharabah muqayyadah, yang mana dia tertakluk kepada masa tertentu. Maksudnya macam simpanan yang dilakukan tu adalah mengikut jangka masa yang ditetapkan untuk sesuatu perkara yang khusus lah. Contohnya macam simpanan haji. Yang kedua, mudharabah ni juga ada diaplikasikan dalam takaful. Takaful ni under dia je ada dua akaun yang mana kita boleh nampak, iaitu akaun peserta dan juga akaun khas. Akaun peserta dekat sini maksud dia adalah satu perlindungan, satu bentuk perlindungan untuk individu yang membuka akaun tu terhadap aset dia, harta dia. Dan untuk akaun khas ni pula, dia contoh bila mana
berlakunya sesuatu yang tidak diingini seperti kemalangan, kematian terhadap peserta, duit yang ada dalam akaun tu akan diberikan kepada si waris sebagai pempasan. Okey, yang ketiga, pelaburan. Pelaburan ni contoh yang kita boleh tengok dalam bank-bank, kebanyakan bank-bank di Malaysia, contoh macam Ambank Islamik, Maybank, Bank Islam, bank ni semua dah mengamalkan sistem mudharabah. Yang mana dalam sistem mudharabah tu, diorang ada buat satu pelaburan. Kiranya wang yang mereka dapatkan daripada pelanggan bukan saja mereka simpan, tapi mereka juga akan melakukan pelaburan. Okey, pelaburan yang dilakukan ni bukannya mengikut cara yang salah, tapi pelaburan tu diorang akan tengok cara-cara dia dan memastikan bahawa cara itu memenuhi syariat Islam. Okey, yang keempat, perdagangan. Perdagangan ni ialah perniagaan. Perniagaan, bila mana perniagaan, dia akan ada dua, kalau ikut sistem mudharabah, dia akan melibatkan dua pihak. Satu, pemodal yang memberikan duit, dan satu lagi pengusaha yang menjalankan perniagaan. So, dekat sini macam-macam jenis perniagaan yang boleh mereka lakukan yang melibatkan sistem mudharabah. Okey, untuk manfaat mudharabah pula, yang pertama yang kita boleh lihat dekat sini adalah bank akan menikmati peningkatan keuntungan apabila keuntungan perniagaan pelanggan meningkat. So, bila mana dalam perniagaan pelanggan ada keuntungan yang banyak, so di situ bank yang merupakan pemodal pun akan mendapat keuntungan. Okey, yang kedua, bank tidak perlu membayar pembahagian secara berkala tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil operasi bank. Okey, dekat sini maksud dia kalau macam keuntungan tu hanya sedikit, so maksudnya pembahagian yang dilakukan pun sedikitlah terhadap pemodal dan pengusaha. Okey, maksudnya kalau macam tak ada keuntungan, tak adalah pembahagian. Okey. Dan juga yang ketiga, bank akan lebih berhemah dalam mencari perniagaan. Maksudnya dekat sini, kalau macam dia secara rambang memilih peniaga, macam peniaga yang sambil lewa, tiada penyediaan, maksudnya strategi dalam mencari keuntungan, benda tu sendiri akan memberi kerugian kepada pemodal. So, dia akan cari peniaga yang betul-betul berhemah dalam berniaga dan juga ada strategi yang bagus dalam mencari keuntungan. Sebab bila mana berkaitan dengan keuntungan ni, kalau kita nak bahagi, kita perlu ada keuntungan tu. Sebab bila mana tak ada keuntungan, sistem mudharabah ni, kalau tak ada keuntungan, tiadalah pembahagian. Okey, yang keempat, prinsip pembahagian keuntungan bagi sistem mudharabah berbeza dengan prinsip faedah yang diamalkan oleh bank-bank yang lain. Okey, contohnya dekat sini, macam kiranya peserta pelanggan tu, dia still akan bayar. Even macam mana rugi sekalipun perniagaan tu, pelanggan tu still akan dapat duit. So, kalau untuk mudharabah ni, dia akan tengok kepada keuntungan tu sendiri. Kalau ada keuntungan, maksudnya pembahagian akan berlaku. Tapi kalau tak ada, so maksudnya masing-masing akan rugilah. Kalau macam prinsip faedah yang dikatakan tu, dia macam pelanggan tu sendiri ada ditetapkan jumlah untuk diorang dapat, even perniagaan tu tak membuahkan hasil pun. So maksudnya dekat sini macam tu dah tak adalah, macam bila mana benda tu dia akan menyebabkan isu lah di situ dan ketidakpuasan hati. Okey, yang itu sahaja daripada saya berkenaan dengan aplikasi dan manfaat mudharabah. Assalamualaikum, nama saya Musliha dan saya akan menerangkan beberapa cara bagi menggalakkan usahawan muda menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Antaranya adalah pertama, dengan memperkenalkan akaun simpanan yang menyediakan pelaburan dan jaminan kepada masyarakat. Okey, terdapat satu produk di dalam perbankan Islam yang menggunakan konsep mudharabah, iaitu perkongsian untung. Simpanan ini digunakan untuk menyimpan wang di samping membuat pelaburan secara khusus.
Namun produk-produk untuk akaun ini dikenali sebagai akaun semasa mudharabah. Konsepnya sama seperti mudharabah di mana pelanggan akan memberi modal manakala pihak bank akan mengusahakannya. Bagi seseorang yang mempunyai modal namun tidak tahu untuk mengusahakannya, boleh menggunakan kaedah ini dengan melabur di dalamnya. Ini adalah antara kaedah awal yang boleh digunakan oleh usahawan yang baru berjinak-jinak untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan, di mana jika apa yang dilaburkan itu mendapat pulangan yang lumayan, seseorang usahawan boleh menggunakan modal tersebut untuk mengusahakan dan memantapkan lagi perniagaan mereka kelak. Baiklah, seterusnya 2. Memberi bantuan pinjaman dan dana. Bagi seseorang usahawan muda yang baru memulakan perniagaan kecil, pasti sukar untuk mendapatkan dana dan pinjaman dalam jumlah yang besar. Hal ini telah menyebabkan kesusahan kepada seseorang itu untuk mengembangkan lagi produknya dan juga perniagaannya. Oleh itu, institusi kerajaan maupun swasta seperti perbankan misalnya perlu menyediakan pelbagai kaedah pinjaman dan pembayaran kepada usahawan ini bagi memenuhi keperluan jangka pendek mereka dalam urusan pembiayaan. Antara perbankan yang menyediakan pinjaman perniagaan peribadi kepada usahawan seperti RHB Bank, BSN, Maybank, UOB Bizmoney, di mana ianya menawarkan jumlah pinjaman yang lebih besar, tempoh pinjaman yang lebih lama dan kadar faedahnya juga lebih berpatutan. Baik, kita pergi kepada yang ketiga, iaitu melatih dan memberi bimbingan kepada usahawan. Usahawan adalah pemangkin perubahan yang menyumbang kepada peningkatan dana ekonomi pasaran negara pada masa ini. Jadi, antara kaedah yang menggalakkan seseorang usahawan muda agar berminat adalah dengan menyediakan bengkel, seminar, bimbingan dan latihan kepada mereka meliputi pelbagai bidang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran keusahawanan bagi membangunkan sesebuah perniagaan mereka. Itu saja cara bagi menggalakkan seseorang usahawan muda untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada perkara yang membatalkan kontrak mudharabah. Pertama, apabila berlaku pembatalan dalam mengurus kontrak mudharabah. Kontrak akan terbatal jika terdapat salah seorang pemodal maupun pengusaha, yakni mudharib, meminta untuk menamatkan kontrak tersebut. Pembatalan kontrak boleh berlaku walaupun tidak diketahui oleh pemilik keduanya. Setelah berlakunya pembatalan kontrak, pengusaha tidak berhak membuat sebarang pembelian menggunakan modal pelaburan, namun pengusaha masih dibenarkan untuk menjual barang perniagaan jika dijangka dapat menghasilkan keuntungan. Dan seterusnya pula, kita apa yang dapat membatalkan kontrak adalah jika mati salah seorang pihak yang berkontrak. Jika salah seorang daripada pihak yang berkontrak, iaitu pengusaha atau pemilik harta, yakni pelabur, mati, maka menurut jumhur ulama, kontrak tersebut adalah terbatal. Kita pergi kepada pembatalan yang ketiga. Salah seorang hilang kelayakan mengurus harta seperti gila. Jika salah seorang yang melakukan akad mudharabah menjadi gila secara berterusan, kontrak tersebut adalah tidak seharusnya diteruskan dan akan sendirinya terbatal. Ini kerana gila menyebabkan seseorang itu tidak mampu untuk mentadbir atau mengurusi hartanya. Namun, bagi orang yang bodoh, yakni dikenali sebagai safih, pula berbeza pendapatnya, di mana adalah tidak batal menurut mazhab Hanafi. Pembatalan yang keempat adalah pemilik harta menjadi murtad. Mudharabah yang berlaku kepada pemilik harta yang murtad adalah terbatal sepenuhnya sejak hari dia murtad. Oleh itu, disebabkan dia telah keluar daripada agama Islam, maka adalah tidak layak bagi pemilik harta tersebut untuk mendapatkan hak kelayakan dan keistimewaan yang telah Allah berikan khusus kepada umat Islam. Dan akhir sekali, pembatalan yang kelima,
berlaku kerosakan modal atau harta mudharabah di tangan pengusaha, yakni mudharib. Jika berlaku kerosakan di tangan mudharib sebelum digunakan untuk membeli sesuatu, maka modal tersebut menjadi batal. Mudharabah juga boleh menjadi batal apabila mudharib menggunakan atau menyerahkan modal kepada orang lain sehingga harta itu habis dibelanjakan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Nur Aidah Hadira binti Ruslan. Okey, berkenaan dengan kesimpulan untuk tajuk mudharabah ini, di mana sistem mudharabah ni sudah semestinya mengikuti syariat Islam dan juga sangat bagus untuk dipraktikkan dalam perniagaan, sebab macam contoh yang kita nampak, even bank-bank yang besar seperti bank Islam pun mengamalkan sistem mudharabah ni sebab mereka sendiri sudah mengkaji bagaimanakah keuntungan itu dapat diperolehi daripada sistem sebegini. Okey, dan juga bila mana mudharabah yang kita tahu dia akan melibatkan dua pihak, iaitu pemodal dan pengusaha. Yang pemodal akan memberikan modal dan yang pengusaha dia akan menjalankan perniagaan. Dan untuk pengusaha ni, kalau macam kita tengok, bukannya dia semata-mata menjalankan perniagaan untuk mendapat keuntungan, hanya mengikut flow sahaja. So, dia akan cuba untuk mengembangkan bakat dia, yang mana dia akan cuba menjadi kreatif dan mencari strategi yang bagus untuk mengaut keuntungan yang banyak dalam waktu yang sedikit. Okey, tentang cara yang kreatif dan juga strategi ni, bukan sahaja pengusaha tu sendiri boleh melontarkan idea, malah dia boleh bekerjasama dengan pemodal juga. Maksudnya pemodal pun boleh bagi idea lah untuk mengembangkan perniagaan, sebab bila mana perniagaan tu membuahkan hasil, so kedua-duanya akan mengalami keuntungan lah. Maksudnya dekat sini, kalau macam keuntungan tak ada, so dua-dua rugi. So masing-masing mereka berdua akan memainkan peranan yang sangat besar lah untuk mendapatkan keuntungan dalam perniagaan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.